Dia yang sebab apa? Sebab situ apa Allah sebut dalam Quran apa? La zulmal yawm. La nakirah, la nafiyah. Zulma nakirah. La apa nakirah? Dia jadi umum. La rajula fi dar. La nafiyatul jinsi. Ingat tu. La apa masuk pada isim nakirah? La rajula fid dar. Tidak ada seorang lelaki. La nafiyah rajula isim la nafiyah. Okey. Maksud dia yufidu mana? Yufidul umum. La rajula fid dar. Gitu juga Allah sebut la zulmal yawm. Tidak ada kezaliman pada hari ini. Semua kezaliman akan dibayar, biarpun kezaliman kepada sesama binatang, sehingga kan binatang sesama binatang pun dibalas. Sebab tu binatang kita tengok hari ini, kita nampak ayam apa? Ayam jantan tu dikejar ayam kecil-kecil, ditendang. Nanti di akhirat ayam kecil tertendang dia balik. Sehingga Rasulullah sebut kambing kambing yang bertanduk, dia tanduk, kambing tak ada tanduk. Di akhirat nanti kambing yang tak ada tanduk tadi dibagi balik tanduk balik kambing tanduk yang tanduk dia tadi. Sampai begitu. Faham tak? Sebab Allah sebut la zulmal yawm. Tidak ada sedikit pun kezaliman. Semuanya berbalas. Sehingga melibatkan binatang. Sebab tu binatang semua dibangkitkan. Semua yang ada roh dibangkitkan. Untuk apa? Nanti si subak semua dibangkitkan semua tu ya. Ayo jangan sembang-sembang si subak tu. Ayo. Ya. Semua binatang dibangkitkan, kambing dibangkitkan, ayam dibangkitkan, semut dibangkitkan. Semua ada nyawa ni dibangkitkan. Untuk apa? Untuk qisas sesama mereka. Dia qisas. Setelah binatang kezaliman, contoh. Okey. Kambing ni dia tanduk, kambing ni mati. Mati kambing kecil ni. Kambing jantan tanduk. Jadi kambing, anak kambing ni bangkit nanti, Allah bagi dia tanduk balik bapak kambing tanduk dia. Jadi setelah selesai tadi, binatang selesai sesama sendiri, qisas, dibalas sama sendiri, apa jadi? Apa jadi? Kembali menjadi tanah. Waktu itu orang kafir kata, ya laitani kuntu turaba, ya laitani. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka berkata orang kafir, aduhai, kalaulah aku juga menjadi tanah seperti binatang tadi. Sebab mereka tak masuk neraka, tapi manusia tak. Sebab tu Allah sebut wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadilah aku apa? Jadilah aku tanah. Dia nampak binatang-binatang setelah selesai qisas sesama sendiri, balas sesama sendiri, kembali menjadi tanah. Dia pun nak jadi tanah, tapi tak manusia. Allah bagi akal. Okey. Jadi sebab tu kita minta halal sekarang. Tapi ada satu riwayat Rasulullah sebut. Okey. Ini untuk orang yang Allah sayang. Mungkin dia lama dia buat zalim pada orang. Dia zalim, dia makan harta orang, dia buat inayah pada orang, dia rampas gerobak orang, dia rampas beca penjual soto orang, dia rampas mangga orang, mangga wani pun dia rampas juga. Okey, dia rampas ikan-ikan orang di laut tu. Tiba-tiba dia pecin, bersara, sedar, aku ni manusia pun tak mau sudah. Sebab tu dipencilkan aku. Sebab makna dia, tenaga aku manusia tak mau sudah, tak diperlukan lagi. Jadi apa aku buat? Aku balik pada Allah. Dia balik pada Allah. Tapi berapa banyak kezaliman yang telah dia lakukan pada manusia yang lain. Itu banyak. Berapa banyak kezaliman dia buat. Harta orang dia makan, ini dia buat begini. Berapa banyak rasuah dia ambil, berapa banyak zalim dia buat. Dia insaf. Sebab kita nak ke mana juga?
Kita nak ke mana juga sebenarnya ni? Hidup kita nak ke mana juga? Pusinglah ke mana pun penjuru kehidupan ni, tetap akan kembali ke apa? Ke lubang kematian. Sebab tu kita kan sebelum tidur kita fikir, hidup aku ini apa aku cari sebenarnya? Yang kelang kabut terus. Apa yang ku kejar ni sebenarnya? Apa yang ku nak ni? Jadi sampai peringkat manusia ni kena kembali. Sebab suara hati kita sentiasa apa? Meminta kita balik pada Allah. Jadi macam mana Ustaz? Berapa banyak sudah Ustaz aku apa? Dengan rasuahnya aku dulu. Kadang-kadang orang limpas saja apa? Di laut tu bukan lagi duitnya. Kadang-kadang manggawani dia bawa pun aku ambil. Ikan dia bawa aku ambil. Macam mana tu Ustaz? Sekarang aku nak balik pada Allah. Baliklah pada Allah. Sebab pintu rahmat Allah sentiasa terbuka. Allah sebut, wa rahmatu wasi'at kullu syai'. Wa rahmatu wasi'at kullu syai'. Rahmat Allah luas untuk segala sesuatu. Luas, terlampau luas rahmat Allah. Baliklah pada Allah. Jadi Ustaz, macam mana aku rasa aku ni? Bukan aku tahu sudah, orang seberang lagi tu. Tak jumpa sudah. Macam mana? Harta dia yang telah aku makan, kezaliman aku buat pada dia. Sebab tu macam mana buat? Ambil setiap kali sedekah, ya Allah, ini untuk orang yang telah aku zalimi hartanya. Setiap kali sedekah, ya Allah, ini untuk orang yang telah aku zalimi hartanya. Diambil di akhirat nanti. Kemudian doa sebelum tidur, Allahumma ghfirli wa liman zalamtuhum. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah, dan orang yang aku zalimi ya Allah. Minta sekali untuk dia. Allahumma ghfirli wa liman zalamtuhum. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah, dan orang yang aku zalimi mereka ya Allah. Setiap doa untuk mereka sekali. Faham tu? Sebab apa? Dekat dengan Allah, Allah sayang. Rasulullah sebut apa? Sebuah hadis diriwayatkan, setengah ulama kata dhaif, tapi ini disebut oleh Imam Hakim, setengah kata hasan gitulah. Dia kata apa? Rajulani min ummati. Dua orang daripada umatku. Jasa baina yaday rabbi. Dua-duanya duduk berteleku. Mana tahu berteleku? Surah Al-Jasiyah. Mana Jasiyah? Duduk di atas lutut. Wa tara kullu unasin jasiyah. Surah Al-Jasiyah. Mana duduk hari kiamat, duduk atas lutut ni, duduk berteleku. Duduk apa? Duduk antara dua sujud. Itu jasiyah, duduk di lutut. Rajulani min ummati. Dua orang pada umatku. Jasa baina yaday Rabbi azza wa jalla. Mereka duduk berlutut. Macam duduk antara dua sujud. Baina yaday Rabbi azza wa jalla. Faqala ahdahuma. Zalim kan? Masing-masing. Summa innakum inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kamu di sisi Tuhan kamu akan berbalah, masing-masing menuntut hak masing-masing. Dua orang ni dia tuntut saudaranya. Faqala ahaduhuma, berkata salah seorangnya, ya Rabb, wahai Tuhanku, khudh li madlamati min akhi. Kau ambil ya Allah, ambillah hutang dia aku di atas kezaliman yang dia telah lakukan ke atas aku. Minta dia bayar balik kezaliman di dunia dulu. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berkata, i'ti akhaka madlamatahu. I'ti, kau beri saudaramu, bayar balik saudaramu kezaliman yang telah engkau lakukan dulu. Bayar dengan apa waktu itu? Bayar dengan apa? Dengan kebaikan. Dengan amalan soleh yang kita kerjakan. Maka dia jawab, faqala, maka dia berkata, ya Rabbi, ma baqiya min hasanati syai'un. Tuhanku, aku nak bayar dengan apa? Habis sudah kebaikan aku bayar pada orang. Sebab dalam hadis tu apa? Fa idza nafidat hanasanatu turihat alaihi khatayahum.
Apabila habis kebaikannya, dia hamburkan kejahatan orang dizalimi. Summa turiya finnar, kemudian dia pula dilemparkan ke dalam neraka. Dia kata, Rabbi, Tuhanku, ma baqiya min hasanati syai', Tuhanku, habis sudah kebaikanku. Faqala, ya Rabbi, falyahmil min auzari. Tuhanku, kalau dia tak boleh bayar padaku dengan kebaikan sebab kebaikan habis, suruh perintahkan ya Allah, dia tanggung dosaku. Falyahmil auzari, dia tanggung dosaku. Sebab tu kata-kata anak apa? Nabi Adam. Habil. La in basatta ilayka yadaka litaqtulani ma ana bi basiri min apa? Liaqtulak. Inni akhafu Allah Rabbul alamin. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Okey, dia kata apa? Aku kalau kau nak bunuh aku takkan biar saja kau bunuh aku tak lawan. Inni uridu, aku hendak, mana aku lebih suka, antabu abi ismi wa ismi, kau balik nanti bawa pulang bi ismi, dosaku dan dosamu. Sebab kau bunuh aku, kau tanggung dosaku. Inni uridu antabu abi ismi wa ismik fatakuna min ashabin bin nar wa dzalika jazaa'u zalimin. Surah apa tu? Al-Maidah. Aku kalau kau bunuh aku, kau tanggunglah dosaku. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismi. Aku nak kau tanggung dosaku dan juga dosaku. Kau balik bawa dosaku dengan dosamu sekali. Okey. Itu lebih aku suka. Sebab tu aku tak lawan. Okey. Jadi dia kata, ya Rabbi, falyahmil min auzari. Wahai Tuhanku, suruh dia tanggung dosa-dosaku. Summa qala, ma fi soal syiri. Uktub awlan. Ya, uktub awlan. Summa qal, jadi nak bayar dengan apa? Okey, suruh tanggung dosa dia. Tapi orang ini, dia benar-benar insaf. Sebelum dia meninggal, dia benar-benar balik pada Allah. Dia nak balik, tapi tak sempat minta halal kepada orang yang dia zalimi. Dia tak sempat minta. Jadi Allah kata pada, ingat ni, ini orang yang Allah sayang. Sebab hidup dia bertaubat sungguh-sungguh. Dia nak cari kasih sayang Allah. Dengan hak Allah dia jaga sungguh. Tapi yang telah lalu dia tak sempat. Sebab apa? Banyak sangat orang dia zalim. Dengan rasuah dia kutip. Dengan apa? Dia rampas apa? Harta orang Islam yang lain. Jadi tapi dia balik betul-betul pada Allah. Dia rasa menyesal sungguh. Tapi tak sempat bayar di dunia. Allah sebut apa? Kepada faqala Allah Ta'ala lit-talibi haqqihi. Maka berkata Allah kepada orang yang dizalimi tadi, irfa' ra'saka, kau angkat kepala kau. Sebab tu Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dia kata apa? Sewaktu kita duduk antara dua sujud, ingat nanti ini begitulah kita akan berhadapan dengan Allah, tunduk dengan penuh kehinaan. Wa tara kulla ummatin jathiyah, kau melihat setiap umat semua duduk berlutut dengan penuh kehinaan. Duduk antara dua sujud, duduk jathiyah. Jadi Allah kata, qala Allah ta'ala bil haqqi, irfa' ra'saka, kau angkat kepala kau. Irfa' ra'saka fanzur ilal jinan, kau lihatlah syurga. Jadi di mahsyar tengah bergaduh, Allah suruh angkat kepala. Kau angkat kepala kau. Farafa'a ra'sahu fara'a ma a'jau minha, dia pun angkat kepala, dia nampak syurga. Dia nampak syurga, ma a'jabahu, yang cukup mengagumkannya. Dia nampak mahligai di syurga, sungai-sungai syurga yang mengalir tanpa parit, kicauan burung syurga, bunga-bunga syurga yang kembang mekar, bidadari syurga yang mana pasir? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan,
yang belum pernah disentuh oleh jin. Jin dan juga insun, manusia dan juga jin. Ka'annahunna lu'lu' wal marjan, bagaikan mutiara dan permata yang tersimpan indah, bukan rombengan. Nah, Basir, bukan apa Basir? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, ka'annahunna baydun maknun, bagaikan putihnya kulitnya, bagai apa? Telur yang tersimpan. Okey. Bagai putih telur yang tersimpan, putih bersih sungguh. Allah nak gambarkan begitu. Itu Allah gambarkan. Tapi mala ainun ra'at. Jadi situ, dia tengok situ, dia nampak nikmat syurga. Rasulullah sebut, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bibalil bashar. Tidak pernah mata memandangnya, tidak pernah telinga dengarnya keindahan bunyi-bunyi dalam syurga. Kemudian, dan tidak pernah terlintas pun begitu rupanya nikmat syurga. Tak boleh kita bayangkan, kita nak terlintas bukan begitu. Wala khatar bil bashar, tak terlintas pun begitu nikmat syurga. Jadi apa dia tengok, dia kata apa? Wa al-kharif faqala liman hadha ya Rabb. Ya Allah, milik siapakah ini ya Allah? Tadi dia tengah menuntut hak dia. Liman hadha ya Rabb? Liman, milik siapakah ini wahai Tuhanku? Qala liman aqani thamanah, sesiapa yang bayar kepadaku harganya. Siapa yang boleh bayar kepadaku harganya? Qala wa man yamliku dhalik. Ya Allah, siapa yang mampu memiliki harga untuk dibayar semua ni? Siapa mampu ya Allah? Wa man yamliku, siapa memiliki ini? Sebab dia kata anta. Allah jawab, qala Allah, Allah sebut anta, engkau mampu bayar padaku. Engkau mampu, anta, engkau mampu bayar padaku. Qala bimadha ya Rabb? Bimadha, dengan apa aku nak bayar? Nah, tak sabar sudah. Dia nampak syurga tadi tak. Bimadha, dengan apa aku nak bayar? Qala bi'afwika an akhik, dengan kau maafkan saudaramu ini yang aku cintai. Sebab tu, biarlah yang buat dosa kita ni orang soleh. Biarlah yang buat dosa kita dengan kita ni orang yang soleh, sebab Allah sayang pada mereka. Bi'afwika an akhik, dengan apa? Bi'afwika an akhik, dengan engkau memaafkan saudaramu. Jadi apa lagi? Tadi apa? Suruh ambil pahala, suruh bayar, suruh apa? Suruh tanggung dosa. Lagi dia sebut, ya Rabbi fa inni qad afautu anhu. Ya Rabb, Tuhanku, aku telah maafkan dia. Aku maafkan kau. Aku maaf kau. Di mana maaf? Di sisi Allah. Allah sebut, khudh biyadi adkhika fadkhula al-jannah. Kau pegang tangan saudaramu, bawa sekali dia masuk ke dalam syurga. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai', dan itulah rahmat Allah. Rahmat Allah apa? Rahmatu wasi'at kulla syai'in. Sebab tu, apapun ingat, ini untuk siapa? Sebab orang yang zalim tadi pada manusia lain, Allah sayang pada dia. Tapi di dunia tadi, dia memang isaf, tapi tak sempat minta maaf. Sebab apa? Tak jumpa sudah. Jadi Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Okey. Okey. Apakah hukum faraid suami yang meninggal dunia tidak meninggalkan sebarang harta, malah mempunyai hutang? Adakah hutang itu perlu diselesaikan oleh keluarganya? Nah, apakah perlu? Okey, sebab tu
Okey. Sekarang seseorang tu dia berhutang. Okey. Nak faraid apa harta dia pun tak ada. Okey. Mati jumpa apa? Badan dia saja. Seluar dia pun tak ada. Tak ada apa langsung. Yang ada hutang bertimbun timbun. Adakah menjadi kewajipan isterinya, mana orang yang mewarisi, kalau dia, adakah, sekarang soalan dia, adakah menjadi kewajipan orang yang mewarisi hartanya, sekiranya ada harta, bayar hutangnya? Wajib tidak? Tidak wajib. Ingat tidak menjadi kewajipan keluarganya untuk membayar hutang sekiranya dia tidak meninggalkan harta. Sebab Allah sebut apa? Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Makna dia faraid ni dibahagikan min ba'di wasiyatin, selepas wasiat, yusi biha aw dayn, ataupun hutang. Biarpun Allah mulakan wasiat dulu, kemudian Allah sebut hutang, tapi au ni li mujarradil jam'i, hanya sekadar bukan tertib. Makna hutang dulu baru wasiat. Makna dia kena bayar hutang dulu. Biarpun dia ada wasiat, tapi hutang ada, kena bayar hutang dia dulu. Harta dia tinggal. Sebab wasiat ni apa? Tabarru'un bihaqqi mudafin lima ba'da mautin. Tabarru'in bihaqqin. Tabarru'. Nak tabarru' apa? Hutang dia pun ada lagi. Makna tabaruk sedekah yang disandarkan selepas kematian kita. Jadi tak boleh terima tadi. Makna dia kena selesaikan hutang dia dulu pada hartanya. Tapi sekarang dia tak ada langsung harta dia, kosong. Adakah menjadi kewajipan kepada keluarganya untuk bayar? Tidak. Sebab itu hutang dia, bukan hutang keluarganya. Adakah menjadi kewajipan anak bayar? Tidak. Tapi kalau anak dia bayar, itu yang sebaiknya. Faham tak? Wajib tak wajib? Tak wajib. Sebab tu Rasulullah SAW, nanti kita belajar masalah tu. Okey. Sampai ada orang hutang, Rasulullah tak mau solat jenazah. Sehingga apa? Abu Qatadah kan disebut, ad-dinara alayya. 2 dinar ni ya Rasulullah, aku tanggung. Hutang dia ni aku bayar. Baru Rasulullah solat. Tapi setelah banyak harta apa? Harta umat Islam, Rasulullah sebut bayar hutang. Kalau orang tadi dia meninggal dunia, dia tak mampu bayar hutang dia, bukan kewajipan keluarga dia. Bukan, ingat bukan anak dia, isterinya. Sebab itu harta dia, bukan harta anak dia. Dia yang hutang, bukan anak dia. Dia ambil mana? Dia ambil daripada baitul mal untuk bayar hutang dia. Ambil daripada baitul mal untuk hutang dia. Bukan kewajipan anak dia, bukan kewajipan isterinya. Tapi sekarang baitul mal bermasalah sudah. Jadi sebaik-baiknya kalau ada kemampuan anak-anak, ada kemampuan waris, ada kemampuan kawan-kawan, itulah makna dia tolong bayar hutang. Okey, contohnya orang tadi, jelas masalahnya? Wajib tak wajib? Tak wajib. Sebab apa? Dia tak tinggalkan harta untuk bayar. Jelas. Tapi sekiranya kita sebut itu yang masih hidup, dia pula macam mana? Dia mati tanpa sempat membayar hutang. Hadis ni ya. Dia hutang, orang susah. Beli beras hutang, PKP lagi. Sudahlah jual sayur gerobak, dirampas lagi gerobak. Okey. Kemudian apa? Jual sate, ditolak apa? Kereta sorong sate, dirampas lagi. Jadi terpaksa berhutang, akhirnya mati dalam hutang. Macam mana dia dengan Allah? Sebab tu Rasulullah sebut, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu. Sesiapa yang mengambil harta manusia, dia hutang, tapi niat dia memang dia nak bayar. Niat dia nak bayar. Ada kemampuan dia nak bayar. Siapa bayar dia? Addallahu anhu. Allah akan bayar dia untuk dia nanti. Jangan risau. Hadis ni kita sebut tadi kan? Sebab dia memang untuk nak bayar, bukan nak buat jahat, untuk keperluan dia. Tapi Rasulullah sebut, man akhadha amwalan nas yuridu itlafa. Siapa yang ambil harta orang lain, dia nak rosakkan.